Nama saya Nurul Ali Aisyah binti Syafudin dari kelas 3 Al-Ghazali. Hari ini saya menerangkan tajuk-tajuk maksud simpanan, jenis-jenis simpanan, maksud pelaburan, jenis-jenis pelaburan dan maksud faedah simpanan dan jenis-jenis faedah simpanan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan simpanan? Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank dan akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat 3 jenis akaun iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Maksud pelaburan pula ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Terdapat 3 jenis pelaburan iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibagi kepada 2 jenis iaitu faedah mudah dan faedah kompaun. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan untuk suatu tempoh masa yang tertentu. Inilah contoh pengiraan faedah mudah. Manakala untuk faedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Faedah kompaun berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk perhitungan faedah. Bagi faedah kompaun, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Dan inilah contoh untuk faedah kompaun. Assalamualaikum, hai, saya Nur Izzah Ifira binti Zulkifli dari kelas 3 Al-Ghazali. Saya ingin terangkan tajuk tentang nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan merujuk kepada nilai pulangan atas setiap ringgit yang dilaburkan oleh pelabur. Dalam erti kata lain, nilai pulangan pelaburan juga merupakan nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada sesuatu pelaburan. Secara umumnya, pelabur lebih gemar menilai pulangan pelaburan dalam bentuk peratus. Nilai pulangan pelaburan akan menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dicapai oleh seseorang pelabur dalam pelaburannya. Sesuatu pelaburan dianggap sebagai menguntungkan apabila nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan yang diterima adalah melebihi nilai pelaburan asal. Begitu juga apabila jumlah pulangan dan nilai pulangan semasa kurang daripada nilai pelaburan asal, maka pelaburan itu tidak menguntungkan. Ini adalah contoh nilai pulangan pelaburan. Atau faktor mempengaruhi nilai pulangan pelaburan adalah seperti berikut. Keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi negara yang baik akan meningkatkan harga hartanah kerana permintaan terhadap hartanah akan meningkat. Lokasi. Kedudukan hartanah di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan pusat bandaraya yang giat maju mempunyai harga lebih tinggi berbanding dengan hartanah di kawasan luar bandar. Situasi politik. Situasi politik yang stabil akan meningkatkan permintaan ke atas hartanah. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan harga hartanah. Kedudukan politik yang tidak aman akan mengurangkan permintaan terhadap hartanah dan secara tidak langsung akan menyebabkan kejatuhan harga hartanah. Faktor yang perlu diambil kira sebelum seseorang membuat pelaburan. 3 faktor yang harus diambil kira oleh seseorang pelabur sebelum membuat pelaburan adalah seperti berikut. Potensi risiko pelaburan. Kemungkinan sesuatu ketidaksepastian yang mungkin dialami daripada pelaburan yang dilakukan. Tahap pulangan. Keuntungan yang dinikmati oleh pelabur daripada aktiviti pelaburan yang dilakukan. Aspek kecairan. Berkaitan seberapa segar boleh ditunaikan daripada sesuatu pelaburan atau simpanan tersebut. Tentang strategi pemuratan. Strategi pemuratan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amal yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. Strategi pemuratan boleh membantu pelabur memilih saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki.
juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus dengan pembelian secara tunggal. Ini adalah contoh untuk tentang strategi pemuratan. Maksud bagi kredit ialah satu perjanjian kontrak antara pembekal. Contohnya bank atau institusi kewangan dengan pengguna yang mana pengguna boleh meminjam wang daripada pembekal untuk sesuatu kegunaan atau pembelian dan bersetuju membayar balik dalam suatu tempoh tertentu. Secara ringkas, kredit ialah satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Jika pelanggan atau pemilik kad kredit menggunakan kad kredit tersebut dalam suatu transaksi urus niaga, maka bank akan membayar dahulu kepada penjual dan pelanggan membayar balik kepada bank dalam suatu tempoh tertentu kelak. Kredit juga boleh bermaksud jumlah wang yang boleh dipinjam. Hutang pula bermaksud suatu amount yang telah dipinjam tetapi belum dilunaskan. Jika suatu urus niaga dibuat dengan menggunakan kad kredit, maka kredit pada kad itu akan bertukar menjadi hutang. Pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana, pengguna kad kredit perlu menjelaskan bayaran hutang dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Membayar jumlah penuh yang tertera pada penyata kad kredit. Jumlah minimum yang dibayar oleh pemegang kad kredit memberi peluang kepada bank untuk mengenakan caj atas baki dan juga boleh menyebabkan caj bayaran lewat dikenakan. Dan yang akhir sekali, membayar pada tempoh diskaun tunai bagi pembayaran hutang. Kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kelebihan bagi kad kredit ialah pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebat tunai atau penebusan mata. Tidak perlu membawa tunai yang banyak, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap, dan kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Kekurangan kad kredit pula dibebankan dengan caj-caj seperti yuran tahunan, caj kewangan iaitu faedah, caj faedah pendahuluan wang tunai dan caj bayaran lewat. Berbelanja lebih daripada sepatutnya. Sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit atau minimum RL50. Jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, caj kewangan atau faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Kebanyakan bank mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% hingga 18%. Tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki sebelum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Berisha binti Muhammad Salmi dan saya akan menerangkan tentang penyelesaian masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit. Kita sebagai pengguna kad kredit harus sedar tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit. Kita harus mengambil kira beberapa faktor sebelum menggunakan kad kredit seperti baki, had limit yang sedia ada, aliran tunai semasa dan sebagainya. Seterusnya ialah bagaimana mengira bayaran, cara mengira bayaran balik pinjaman dan bayaran insurans. Setiap pinjaman akan dikenakan faedah ke atas pinjaman dari tarikh pinjaman itu dilakukan. Terdapat dua jenis kaedah pengiraan faedah pinjaman, iaitu faedah kadar sama rata dan faedah atas baki. Contoh faedah sama rata ialah dalam kaedah faedah sama rata, kadar faedah akan dikira pada jumlah pinjaman asal seperti tempoh pinjaman sepanjang tempoh pinjaman. Jadi jumlah faedah yang dikenakan setiap bulan adalah tetap. Contoh, Puan Lee membeli sebuah kereta bernilai RM80,000 secara kredit. Beliau membayar bayaran pendahuluan sebanyak 10% dan bakinya dibayar secara insurans selama 6 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4% setahun. Berapakah jumlah barang balik dan bayaran insurans bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Lee? Penyelesaian ialah jumlah pinjaman. Harga belian
tolak bayaran pendahuluan, iaitu RM80,000 tolak RM8,000 sama dengan RM72,000. Dan faedah untuk 6 tahun RM72,000 darab dengan 4% dan darab 6 tahun sama dengan RM17,280. Jumlah bayaran balik RM72,000 tambah RM17,280 sama dengan RM89,280. Dan bayaran ansyuran bulanan RM89,280. Dan bagi faedah atas baki, selain daripada faedah semerata, bank juga menawarkan faedah atas baki untuk setengah jenis pinjaman. Dalam kaedah faedah atas baki, jumlah faedah setiap bulan yang dikenakan ke atas pinjaman bergantung kepada jumlah baki pinjaman pada bulan tersebut. Oleh kerana terdapat bayaran ansyuran setiap bulan, jumlah baki pinjaman akan berkurangan, dan dengan itu jumlah faedah untuk setiap bulan juga akan berkurangan. Ialah cara penyelesaian masalah yang melibatkan pinjaman. Contoh, Amira ingin membeli sebuah kereta dan telah membayar wang penuh sebanyak RM4,800. Baki bayaran akan dijelaskan melalui pinjaman kenderaan. Nyatakan penyelesaiannya ialah kelebihannya, bayaran balik pinjaman kenderaan secara insurans bulanan membolehkan Amira memiliki kereta tersebut. Tidak perlu membayar sekali juga dengan tunai. Bagi keburukannya ialah kereta boleh ditarik balik jika tidak menjelaskan bayaran insurans. Jumlah bayaran balik adalah tinggal disebabkan faedah.